Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, untuk hari ini kita akan sambung bab 1 iaitu indeks. Okey, kita akan tengok unit 1.2 iaitu hukum indeks. Okey, cikgu nak kamu semua betul-betul faham tentang hukum-hukum yang terdapat dalam indeks. Okey, kalau bentuk soalan dia contohnya kalau melibatkan operasi darab, okey, macam mana cara penyelesaian dia? Kalau bahagi macam mana? Kalau melibatkan kurungan macam mana? Kalau macam mana cara jalan penyelesaian dia? Okey, so kalau ada gabungan operasi, macam mana cara penyelesaian dia? Okey, so kita akan tengok sama-sama satu persatu. Okey. Untuk bahagi dengan darab, cikgu rasa ramai yang tak ada masalah untuk itu. Okey, tapi cikgu bagi juga contoh supaya pemahaman kamu lebih lagi. Okey? Okey, kita akan mula. Okey, untuk untuk hukum yang pertama, macam mana jalan penyelesaian kalau hukum indeks melibatkan operasi darab? Kan? Okey, contohnya kalau AM darab AN. Okey, jadi macam mana jalan penyelesaian dia? Okey, tips dekat sini yang cikgu nak tegaskan adalah apabila kamu lihat operasi darab, maksudnya kamu boleh tambah terus bagi indeks. Ni. Apabila asas dia adalah sama. Okey, kita akan tengok. So, A, M tambah dengan N. Jadi, jawapan kamu adalah AMN kan macam tu. Okey. So, kita akan tengok contoh macam mana maksud cikgu. Okey, contohnya. Contoh 1. Okey, Q kuasa 2 darab Q kuasa 4 darab Q. So, apa jawapan dia? Okey, sekarang ni semua asas kamu adalah sama, kan? Asas kamu adalah Q, semua Q. Asas depan ni Q, tengah-tengah Q, yang di belakang pun Q. Okey, ingat apa yang cikgu ajar sebelum ni. Kalau Q belakang ni, dia tak ada apa-apa tulis nombor, betul? So, maksudnya Q tu nilainya adalah 1. Okey, jadi jalan penyelesaiannya adalah Q 2 tambah 4 tambah 1. So, tambah seperti biasa indeks tersebut. Jadi, jawapannya adalah 7. Okey. Ini saya rasa semua tak ada masalah. Okey, kalau melibatkan bahagi. Okey. Hukum indeks yang kedua. Apabila melibatkan operasi bahagi. Kalau bahagi, macam mana jalan penyelesaian dia? Kamu ingat pasangannya adalah tolak. Okey, contohnya A kuasa M bahagi A N. So, maksudnya A M tolak N. Okey, cikgu bagi satu contoh. Okey, contoh yang pertama. 8 kuasa 6 bahagi 8 kuasa 2.
Sekarang asas dia masih 8, ini pun 8. So, maksudnya kamu hanya boleh tolak terus, iaitu indeks 6 tolak dengan 2. Jadi jawapan kamu adalah 8 kuasa 4. Okey. Kalau bentuk soalan macam ni, macam mana cara nak buat? Okey, 14 Y kuasa 7 bahagi 2Y. Sekarang asas dia tak sama, betul? 14 dengan 2. Tapi yang kedua ni algebra dia Y dan Y. So macam mana cara selesaikan? Okey. Kamu boleh mudahkan diri awak, asingkan. So 14 kamu bahagi dengan 2. Y tu bila asas algebra dia sama, biarkan. Kemudian 7. Ini kalau tak ada apa-apa nombor dekat atas ni, maksudnya adalah 1. So, bahagi seperti biasa. 14 bahagi 2, 7. Y kekalkan Y. So, 7 tolak 1, 6. Okey, boleh kelas? Okey, so cikgu pindah kepada hukum yang seterusnya. Okey. Yang ketiga, contoh bagi hukum indeks kalau melibatkan kurungan. Okey, contohnya lah A, M, N. Dia ada kurungan di situ. Apa maksud dia? Maksudnya adalah A, kurungan maksud apa kelas? Darab. So, M darab N. So, jawapan kamu adalah A, M, N. Baru boleh duduk rapat kan? Bila darab, baru boleh duduk rapat. Okey. So, cikgu bagi contoh. Yang pertama, 3, 4, kuasa 3. 3 kuasa 4, kurungan kuasa 2. Sorry. So, apa jawapannya? So, okey. 3, 4, kamu darab dengan 2. Sebelum ni, apa beza ini dengan yang hukum yang pertama ni dengan hukum yang ketiga? Kalau hukum yang pertama, operasi darab. Tapi kalau hukum yang ketiga, dia gunakan kurungan. Kalau kurungan, maksudnya kamu kena darabkan indeks. So, indeks kamu yang di dalam kurungan tu 4, yang di luar kurungan 2. So, darab sahaja, jadi 3 kuasa 8. Okey, satu lagi cikgu bagi contoh. K kuasa 3 kuasa 6. Jadi, maksudnya K 3 darab dengan 6. Jadi, K kuasa berapa? 6 darab 3? 18. Okey, boleh kelas? Okey, saya percaya awak semakin faham sekarang. Okey, jadi cikgu bagi contoh yang seterusnya iaitu melibatkan yang keempat. Okey, hukum indeks apabila ada per. Per. Tahu tak per tu apa? Pecahan kan? Iaitu 1 per A adalah memberi maksud bersamaan dengan 1 per A kuasa negatif N. Bersamaan maksudnya adalah A kuasa N. Okey, kalau satu lagi kurungan A per B kurungan negatif N. Maksudnya A per B kurungan kuasa negatif N. Maksudnya adalah B per A
kuasa N. Apa beza sekarang ni? Indeks negatif N akan jadi N. A per B ni dia akan terbalik. B per A. Dia macam istilah pecahan bahagi yang kamu tukar kepada darab. Dia kena sonsang. Okey, so cikgu bagi satu contoh. Contoh yang mudah dululah. Okey, so 1 per X kuasa negatif 5. Apa maksud dia? Okey, maksudnya adalah 1 per 1 per X kuasa 5. Dia dah tambah 1 per ni lagi menjadikan indeks ni jadi positif. Sama juga maksud dia 1 bahagi 1 bahagi dengan kurungan 1 per X kuasa 5. Ini adalah dua perkara yang memberi maksud yang sama. Sekadar ini dalam bentuk pecahan kan? Okey. So, kamu selesaikan iaitu memberikan maksud X kuasa 5. Itu sahaja. Okey, macam mana pula kalau contoh dia 4/7 kuasa negatif 2 sama dengan macam mana nak selesaikan? Okey, arahan ni tadi tukarkan kepada indeks positif. So kamu tukarlah daripada negatif ni dia akan jadi positif. Okey, kalau yang satu ni macam mana cara buat? 4/7 kurungan kuasa negatif 2. Sama sahaja kelas. Asas dia adalah 1 per. Dengan 4/7 negatif 2 yang memberi maksud 1 bahagi dengan 4/7 kuasa negatif 2. 4/7 kurungan kuasa 2. Dah hilang dah negatif kan? Okey. So, kamu selesaikan sahaja. Jawapannya adalah 4/7 kurungan kuasa 2. Itu sahaja. Okey, kelas? Okey. So, cikgu pindah lagi. Kita tengok kefahaman kamu untuk beberapa contoh soalan. Okey, kalau cikgu bagi macam ni. Okey, cikgu nak kamu tukarkan soalan tersebut dalam dua bentuk yang berbeza. Yang pertama, dalam bentuk ni. Yang kedua, dalam bentuk kurungan. Sorry.
Sorry ya. Okey, dalam bentuk kurungan. Hmm. Okey. So, kamu cuba sendiri. Cikgu bagi satu contoh. Okey, 64 kuasa 2/3. Okey, jadi kamu cuba tukarkan dalam bentuk yang pertama, kemudian dalam bentuk yang kedua. Cuba buat. Okey, so kalau cara tukar yang pertama, okey, asas dia siapa? 64 kuasa apa? Ambil pengangka. Kemudian penyebut berada di luar. Okey, so penyebut berada di luar. Okey, macam mana pula kalau dia ada kurungan? Ni yang kedua ni. Sama sahaja maksud dia kelas, sekadar. Okey, 64. Okey, 3 masih berada jadi per, iaitu punca kuasa dia. Kemudian ini kuasa dia adalah 2. Tengok, sama kan? Sekadar yang ini kuasa dia berada di luar kurungan. Okey, jadi awak boleh cuba-cuba buat untuk soalan ini. Okey, saya tinggalkan kamu dengan 2 contoh soalan ni. Okey, cuba buat. Okey, seterusnya kita akan jumpa untuk PDPR yang akan datang. Okey, latihan akan menyusul kemudian. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua.